Datuk Yang Dipertua, saya terlebih dahulu ucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang begitu banyak yang telah mengambil bahagian di dalam perbincangan di peringkat jawatan kuasa untuk Kementerian Kesihatan, kerana perkara-perkara yang dibangkit oleh beberapa ahli-ahli yang berhormat ialah perkara-perkara yang sama atau yang jatuh ke atas tajuk yang sama. Saya mencadangkan saya akan memberi jawapan diasaskan kepada topik-topik tertentu yang akan melintasi beberapa cadangan yang diberi oleh ahli-ahli yang berhormat yang berlainan, khususnya kepada tajuk-tajuk yang lebih umum dan perkara-perkara tertentu, khususnya berkaitan dengan projek-projek pembangunan di kawasan-kawasan tertentu akan dijawab secara bertulis kepada ahli-ahli berhormat secara terus. Saya mengambil peluang ini untuk ucapkan terima kasih kepada segala pandangan yang diberi, dan banyak yang pandangan yang berkaitan dengan beberapa topik di dalam bidang kesihatan yang telah dibangkitkan. Dan semuanya akan memberi manfaat kepada pembangunan kesihatan di dalam negara kita, dan Kementerian Kesihatan akan mengambil iktibar daripada segala teguran dan pandangan yang telah diberi oleh ahli-ahli yang berhormat di dalam rancangan kita untuk menambahbaikkan perkhidmatan kesihatan yang tersedia ada supaya ia boleh jadi lebih baik daripada apa yang ada pada mari sekarang. Tapi pada keseluruhannya, apa yang saya mau menegaskan sebelum saya pergi ke tajuk-tajuk tertentu ialah bahawa walaupun ada sekatan-sekatan tertentu dan kekurangan-kekurangan tertentu yang saya tidak boleh menafikan, tapi pada keseluruhannya di dalam pentas antarabangsa dan di dalam perbincangan di mana-mana tempat, rakyat Malaysia boleh berbangga kerana kita mempunyai satu sistem perkhidmatan kesihatan yang begitu baik. Dan ini telah dibuktikan dengan beberapa perkara. Salah satu daripadanya, kita ialah salah satu daripada negara yang sudah mencapai apa yang dikatakan universal health coverage untuk semua rakyat Malaysia, tanpa kira pendapatan mereka. Semua rakyat Malaysia dijanji oleh kerajaan, mereka ada hak untuk mendapat perkhidmatan kesihatan. Walaupun saya ada kekurangan-kekurangan tertentu, tetapi kalau ini dibandingkan kepada negara-negara yang lain, ada banyak negara di dalam dunia ini, perkara universal health coverage itu tidak dicapai. Ini masih menjadi satu perbincangan yang besar di negara mereka. Tetapi di dalam negara kita, semua rakyat Malaysia secara prinsip, kerajaan sudah memberi janji bahawa siapa yang sakit, ada duit ke tak ada duit, boleh datang ke kemudahan kesihatan di hospital, di kementerian, di bawah kerajaan, dan kita akan memberi menyampaikan perkhidmatan mereka tanpa kira keadaan mereka. Dan ini satu daripada kelebihan. Dan ini telah dibuktikan oleh beberapa petanda-petanda yang kita ada. Contohnya di dalam maternal mortality rate, di dalam infant mortality rate, toddler mortality rate, semua yang menunjukkan kekurangan dengan masa. Dan di dalam usaha kita untuk mengawal pelbagai jenis penjangkit, khususnya penyakit jangkit, walaupun saya setuju bahawa ada peningkatan TB, saya akan jelaskan di dalam penerangan jaya. Tetapi pada keseluruhannya kita sudah capai pada satu ketiga di mana penyakit-penyakit berjangkit sudah dibawa kepada satu keadaan atau satu peratusan yang begitu rendah, dan ini semua ialah kejayaan sistem kesihatan mereka, kesihatan kerajaan kita. Dan tidak ada banyak tempat di dalam dunia ini di mana seorang boleh pergi bagi RM1 saja dan balik dengan ubat yang mungkin harganya RM200, RM300 tanpa apa-apa bayaran. So ini adalah keistimewaan. So saya berharap pada keseluruhannya ahli-ahli yang berhormat kena lihat kepada penyampaian perkhidmatan kesihatan kita daripada sudut itu, iaitu daripada kelebihan, walaupun kita semua mahu satu perkhidmatan kesihatan yang lebih baik.
yang lebih baik, dan itu yang harapan kita. Dan saya boleh memahami bahawa tiap-tiap ahli parlimen mau klinik yang lebih banyak di tempat mereka, mau hospital yang lebih besar di tempat mereka, mau semua peralatan di dalam hospital yang ada di dalam kawasan mereka. Sebagai ahli parlimen yang mewakili hasrat dan penduduk di kawasan, pengundi mereka, harapan itu satu harapan yang boleh difahami. Tetapi saya Menteri termasuk belurat dengan kuda kerau. Betul. Saya ni KSU ada minta tolong catatkan. Terima kasih, Tuan Speaker. Perkara ini telah dikemukakan tadi bangkit perkara baru ni. Jawapan bertulis. So dengan itu sebagai permulaan, biarlah saya pergi ke tajuk-tajuk tertentu. Sekejap sikit. Belum mulai lagi. Pasal hospital sikit. Belum lagi. Setengah minit. Nanti lepas ini belum. Sikit. Lepas I want to go back. Lepas ini. Kalau celah saya ingat sampai besok tak boleh balik. Sikit je Menteri. Nanti lepas ini. Salah satu daripadanya tajuk yang dibangkitkan ialah tentang keperluan klinik dan keperluan hospital. Dan senarai yang ada di dalam kementerian tentang keperluan untuk membangunkan hospital-hospital baru dan klinik-klinik kesihatan baru begitu banyak. Tapi seperti kita semua faham bahawa perkara ini bergantung kepada jumlah peruntukan yang diberi. Dan kementerian seberapa banyak yang boleh cuba untuk menunaikan permohonan-permohonan yang diterima oleh ahli-ahli yang berhormat melalui mengutamakan keperluan dan untuk memastikan bahawa tiap-tiap tempat di dalam negara kita, walaupun kawasan di dalam bandar atau kawasan di luar bandar, mempunyai kemudahan-kemudahan kesihatan. Dan ini adalah satu proses yang berterusan. Di dalam rancangan Malaysia ke-11, kita telah menyenaraikan beberapa hospital yang akan dibinakan dan usaha akan dibuat untuk menaik taraf beberapa hospital yang tersedia ada dan untuk menaik taraf klinik-klinik yang tersedia ada supaya perkhidmatan itu boleh dibuat secara lebih baik. Walaupun harapan kita ialah kita boleh membina lebih banyak hospital, tapi isu kita ialah kekurangan dana yang mencukupi untuk menunaikan segala keperluannya sebab. Terima kasih. Terima kasih. Saya cuma nak tanya satu je Menteri. Berkaitan dengan dalam bajet yang baru ini, memang ada peruntukan untuk hospital di Cyberjaya. Cuma oleh kerana Cyberjaya berada dalam Parlimen Sepang, saya ingin mencadangkan kalau boleh diambil kira oleh Menteri, namakan hospital tu Hospital Sepang. Bukan Hospital Cyberjaya, supaya rakyat Sepang rasa bangga lah. Boleh Menteri? Terima kasih. Tempat Sepang ni marah. Sebagai seorang ahli yang berhormat yang mewakili hasrat pengundi di Sepang, ahli yang berhormat sudah mengeluarkan hasrat itu di dalam Dewan ini. Terima kasih. Dan itu saya tak jawab. Dan berterusan dengan perbincangan ini ialah satu isu yang telah dibangkit tentang TPPA oleh beberapa ahli yang berhormat. Kementerian Kesihatan secara langsung telah mengadakan perjumpaan dengan pihak jawatan kuasa TPPA maupun di dalam negara kita ataupun daripada Amerika Syarikat berkaitan dengan isu-isu yang ada berkaitan dengan TPPA, dengan ubat dan patensi. Dan saya berkongsi kerisauan yang telah dibangkit oleh ahli yang berhormat tentang ada ke paten akan dilanjutkan dan apa yang kesannya ke atas harga ubat khususnya di dalam pengeluaran harga ubat generik. Tapi sampai sekarang di dalam perbincangan kita tiada maklumat yang saya ada, tidak ada lanjutan untuk patent extension, walaupun pada awalnya Amerika Syarikat telah mencadangkan bahawa patent period dilanjut daripada 20 tahun sampai 25 tahun. Di dalam perkara ini Malaysia telah mempunyai satu pendekatan yang tegas bahawa yang kita tidak akan kompromi dengan perkara ini, dan negara-negara yang lain telah berkongsi pandangan kita. Dan akibat daripada itu, apa yang sudah berlaku ialah patent period itu tidak dilanjutkan walaupun isu yang telah dibangkit saya ingat tadi oleh Gopeng
tentang boleh ke patent dilanjutkan oleh apa yang dipanggil untuk second intention ini menjadi satu pintu belakang supaya patent period itu boleh ditambahkan. Perkara ini kita akan ambil selepas laporan yang penuh yang telah dikeluarkan, dan kita sedang bincang lebih teliti dengan perkara-perkara itu, dan supaya ianya boleh address. Tapi daripada awalnya kita telah memberi pandangan kita bahawa kita tidak akan memberi apa-apa lanjutan kepada second indication lebih daripada apa yang diamalkan di dalam negara Malaysia pada masa sekarang. So itu yang pendirian kita di dalam isu patency. Dan ada ahli-ahli yang berhormat yang telah merujuk kepada ucapan Presiden Obama di dalam negara kita. Bila kita lihat kepada macam mana media masa telah meliputi dan melaporkan apa yang dibincang, banyak yang telah melaporkan bahawa Presiden Obama sebenarnya cakap harga ubat akan kurang. Tapi ada satu dua laporan yang keluarkan ada harga akan naik. Tapi apa yang dijelaskan di dalam ucapan beliau, di dalam press interview yang diberikan oleh beliau, ialah kerana melalui pembuangan tarif yang tersedia ada untuk ubat di dalam beberapa negara pada masa sekarang, mungkin ini akan memberi peluang supaya syarikat-syarikat akan mendapat persaingan yang lebih sehat, dan melalui ini ada kemungkinan ubat yang lebih murah boleh masuk ke dalam negara-negara. Termasuk satu peluang untuk syarikat-syarikat pembuatan ubat generik di dalam negara kita, supaya dengan pasaran yang lebih luas, dengan kapasiti yang lebih luas, mereka boleh mengeluarkan ubat yang lebih banyak, dan itu mungkin boleh membawa harga ubat pada keseluruhannya. Tetapi saya setuju dengan ahli-ahli yang berhormat, ini satu perkara yang memang memerlukan tumpuan yang lebih tinggi daripada pihak kita, dan di dalam perkara ini Kementerian Kesihatan, pihak MITI dan pihak jawatankuasa yang bincang dengan TPPA akan teruskan untuk memberi tumpuan yang lebih dalam kepada the small print di dalam teks ini, untuk memastikan bahawa hak kita sentiasa terjaga di dalam perkara yang berkaitan dengan TPPA, supaya pendekatan kita ialah isu TPPA tidak akan mengakibatkan di dalam kenaikan harga ubat, tetapi dia membuka ruang supaya ubat syarikat-syarikat yang ada di dalam dunia ini, di negara-negara 12 negara yang menjadi partners di dalam TPPA ini, syarikat-syarikat ini melalui persaingan yang lebih sehat boleh membawa harga ubat kepada satu kaedah yang lebih baik. Dan lagi satu perkara yang telah dibangkit ialah tentang isu sumber manusia, khususnya di dalam doktor pakar. Ini menjadi satu isu yang besar, saya setuju. Pada tahun 2013, pada masa saya menjadi Menteri Kesihatan pada tahun yang pertama, jumlah doktor yang diberi peluang untuk mengikuti latihan kepakaran di dalam sistem Masters Program di dalam universiti kita cuma untuk 300 tempat sahaja. Di dalam 3-4 tahun ini, kita telah menambahkan jumlah itu untuk 1,000 tempat. So pada tahun yang lalu, kita telah menambahkan itu supaya pada tiap-tiap tahun, 1,000 orang doktor boleh mengikuti kursus master di dalam pelbagai jenis bidang. Itu pun tak mencukupi. Ada bidang-bidang tertentu, pemohon begitu banyak, tapi jumlah tempat yang ada di dalam 4 universiti yang menyediakan kursus kepakaran ini tidak boleh menampung keperluan itu. So untuk memastikan bahawa kita boleh menambahkan peluang ini, kementerian sekarang dengan kerjasama banyak daripada Royal Colleges yang ada di dalam United Kingdom, kita telah adakan satu kerjasama di antara Kementerian Kesihatan dan Royal Colleges
untuk mewujudkan saluran yang lain atau apa yang dipanggil alternate pathway, supaya doktor-doktor kita mempunyai satu saluran yang lain untuk mengikuti kepakaran. Melalui itu ada banyak doktor yang sekarang, kalau contohnya di dalam bidang kepakaran di dalam bidang perubatan contohnya, kalau mereka tak boleh masuk ke dalam master's program, mereka boleh pilih untuk mengikuti di program MRCP, dan melalui itu mereka boleh mendapat pengiktirafan sebagai satu doktor pakar di dalam bidang perubatan, dan ini disokong oleh kementerian di dalam beberapa aspek. Kita memastikan bahawa program itu lebih structured dan mereka diberi sokongan daripada cuti, daripada perkara-perkara yang lain, supaya lebih doktor boleh mengambil perkara ini, dan harapan saya kalau boleh, kita boleh tambah supaya kalau 1,000 melalui program masters, lagi 1,000 melalui alternate pathway, 2,000 doktor boleh mengikuti kursus-kursus perkaparan untuk memastikan kita mempunyai pakar yang mencukupi di dalam bidang yang tertentu. Pada masa sekarang, saya ingat secara umum kita memerlukan pakar di dalam semua bidang yang ada, dan semua hospital yang ada memang ada kekurangan di dalam doktor-doktor pakar, dan ini menjadi satu isu, dan bukan saja bila kementerian memberi latihan dan universiti memberi latihan, mereka yang dilatih untuk isikan hospital swasta di dalam universiti tempatan, mereka pun memerlukan tenaga pengajar, so keperluan mereka banyak, tetapi proses untuk mengeluarkan mereka yang terhad. Ya, perkalaan cepat. Terima kasih Datuk Pengerusi, terima kasih Menteri. Sedikit dalam kepakaran ONG, saya ingin bertanya Kementerian penglibatan doktor wanita dalam membuat kepakaran dalam ONG, adakah mencukupi, dan apakah kerajaan mengambil satu pendekatan untuk menawarkan apa-apa insentif kepada golongan wanita untuk menambah ramaikan pakar ONG wanita? Terima kasih. Pada masa sekarang pun, I think banyak yang membuat pemilihan. Bidang ONG menjadi satu isu yang ada isu-isu lain pada tahun yang lalu pun. Jumlah mereka yang telah memilih untuk mengikuti kursus masters ini tidak begitu banyak seperti tahun-tahun yang dulu. Ini diakibatkan daripada beberapa perkara yang lain. Salah satu daripada contohnya ialah medical negligence dan insurance professional indemnity yang ada terhadap beberapa bidang kepakaran, khususnya di dalam bidang perbidanan. Dan Medical Protection Society yang menjadi syarikat di mana banyak daripada doktor-doktor kita mengambil professional indemnity insurance ini, baru sudah meningkatkan syarat itu sampai saya ingat lebih kurang 80,000, 90,000 dia punya cost insurance untuk 1 tahun. Dan selain daripada itu, ada perkara-perkara yang lain di mana ada yang satu klausa baru yang telah dimasuk, di mana mereka sudah bersara pun kena ambil insurans saya pun, kerana ada kes-kes tertentu, doktor-doktor yang ada di sini tahu, di mana mahkamah telah membuat keputusan bukan saja untuk memberi cost indemnity untuk perkara yang berlaku pada masa itu, telah membuat pengiraan kepada sepanjang umur mereka untuk 20 tahun, 30 tahun dan memberi kos, dan ini telah mempunyai implikasi yang begitu besar. Dan oleh sebab itu banyak yang sekarang fikir 2 kali sebelum untuk melibatkan di dalam bidang perbidanan. So dengan mengambil kira perkara ini, kementerian memang sedang berusaha macam mana kita boleh membantu mereka yang mau memilih bidang ini supaya mereka boleh dengan sokong. Yang ada kerja di dalam Kementerian Kesihatan tidak ada isu kerana itu ditanggung oleh kerajaan. Tapi bila mereka pergi ke swasta, masa itu yang menjadi isu kerana masa itu mereka tanggung sendiri. Dan bila mereka bersarah, ini pun menjadi isu kerana perkara ini boleh ikut mereka selepas persaraan. Dan perkara-perkara ini yang menjadi dan yang diberi tumpuan oleh kementerian untuk memastikan bahawa apa yang dibangkit oleh ahli yang berhormat ini boleh diberi tumpuan. Lagi satu perkara yang Yang berhormat Mersin. Ya. Menteri, saya nak ucap tahniah
Kerana dulu-dululah far from the galaxy, saya pernah duduk di kementerian tersebut. Dulu latihan doktor pakar ni ditentukan oleh JPA. Oleh kerana kewibawaan menteri, maka the numbers ni diurus sendiri oleh kementerian. Saya nak tanya, selain daripada 300 jadi 1000 tadi, yang paling penting adalah retaining tadi. Jadi saya nak tahu, masa dulu 5 tahun compulsory service after postgraduate, selain daripada service compulsory wajib, ada tak insentif lain? Kerana di luar itu pendapatan doktor pakar dan kepakaran ni 10 kali ganda daripada apa yang biasa mereka dapat di dalam Kementerian Kesihatan. Macam Gopeng, dia pakar jantung, dia classmate saya, tapi dia belah sana pun nak buat. Jadi apakah insentif-insentif yang boleh dipikirkan oleh kementerian dan bincang balik dengan JPA supaya kita ada retaining power? There's no point dengan izin Datuk Sri Pengerusi, kita latih ramai, akhirnya dia keluar macam tu juga, dan akhirnya matlamat kita untuk memberikan pendemokrasian kesihatan ke seluruh negara tak tercapai. Terima kasih ahli yang berhormat. Tempoh selepas post graduation itu masih sama, tetapi ada cadangan untuk cuba kalau kita boleh mengurangkan tempoh yang ada pre post graduate itu, dan lepas itu tambah lepas post graduate supaya retention mereka yang mempunyai kepakaran itu boleh dibuat. Selain daripada itu, jawatan jumlah mereka yang ada di dalam QSC dan sebagainya sudah ditambahkan dengan masa, dengan dan untuk pakar-pakar yang sudah mendapat seniority yang mencukupi, mereka telah diberi peluang supaya mereka di dalam hospital-hospital tertentu supaya mereka boleh adakan private practice sedikit di dalam hospital selepas waktu kerja. Dan kita sedang kaji bolehkah ini dilanjutkan kepada hospital-hospital yang lain, iaitu doktor yang kerja di dalam sistem kementerian boleh pun ada sedikit private practice untuk menambah pendapatan. Dan bolehkah dengan masa untuk mereka yang sangat senior, satu kajian baru yang kita sedang buat, bolehkah mereka kerja mungkin beberapa hari di dalam sistem Kementerian Kesihatan dan beberapa hari di dalam sistem swasta. Ini adalah beberapa langkah yang kita buat, kerana kalau kementerian untuk menaik gaji supaya ia selaras dengan swasta tidak akan berlaku. So ini kena dibuat dengan perkara-perkara yang lain, iaitu khususnya dengan mewujudkan iaitu persekitaran pekerjaan yang lebih baik, kepuasan profesional yang lebih tinggi, dan kemudahan-kemudahan yang lain supaya mereka yang mempunyai, kerana doktor ada 1% doktor yang mereka mau kerja di kementerian saja. Mereka tidak tertarik dengan apa yang ada di luar. Ya, Sungai Siput. Okey, Sungai Siput, sila. Terima kasih Pengerusi dan Menteri. Berkenaan dengan beri peluang pada doktor kerja di swasta juga, adakah ini wujudkan satu konflik of interest? Macam saya tahu di Selayang bila diberlakukan, free clinic, private clinic, saya tengok ada masalah. Doktor yang ambil itu kadang-kadang diabaikan peranan mereka dalam ward, dan doktor yang terus dalam ward tak ambil itu, mereka rasa mereka dibebankan oleh itu. This is a problem you've got to see. Saya faham perkara ini, dan daripada teori pun kita sebelum melaksanakan ini satu perkara yang membimbangkan kita, akankah ini berlaku. Dan ada tempat-tempat tentu ini tidak jadi masalah. Di Putrajaya kita tidak ada lihat ini menjadi satu isu, tetapi saya mengakui kerana sebagai seorang manusia kita tidak boleh menepikan the human element of it, dan ada kemungkinan perkara ini akan berlaku, dan kita akan memberi tumpuan kepada perkara ini untuk memastikan bahawa walaupun
tujuan kita memang baik supaya kita mau simpan mereka di dalam sistem Kementerian Kesihatan, tetapi macam mana ini boleh didapat, ya. Terima kasih Pengerusi, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri, saya difahamkan bahawa dekat Sarawak kita ada satu masalah, iaitu kita kekurangan kepakaran. Jadi saya mau minta daripada Yang Berhormat Menteri di mana supaya lebih banyak peluang, contohnya master program, lebih banyak peluang supaya kita bagi orang Sarawak, ya, untuk menjadikan mereka sebagai seorang doktor pakar. Dalam satu kes saya difahamkan bahawa contohnya dalam pakar tulang tahun ini terdapat lebih kurang 18 ruang, ya, tetapi hanya 1 atau 2 saja murid ataupun doktor daripada Sarawak dipilih untuk meneruskan kepakaran dalam kepakaran kedoktoran. Jadi saya harap kementerian boleh melihat dalam kes ini. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Memang ini jadi satu dasar di dalam kementerian untuk memberi tumpuan kepada mereka yang datang daripada peluang, kepada mereka yang datang daripada Sabah yang Sarawak, supaya mereka memberi peluang untuk mendapat kalau ada pemohon daripada situ dan mereka akan diberi peluang. Tapi apa yang berlaku, banyak yang daripada Sabah Sarawak lepas mendapat latihan dan sebagainya, mereka kerja di sini. Dia tak mau balik kepada Sabah dan Sarawak. Ini kerana peluang yang ada di sini. Ini menjadi satu isu. Tetapi itu tidak menjadi satu halangan untuk kita memilih mereka untuk mendapat tempat-tempat latihan. Yang di belakang, ya. Terima kasih, Mohon. Ya, Kuala Kedah. Saya akur bahawa kita ada keperluan kepada doktor pakar dan memang ada peranan doktor pakar. Tapi saya juga melihat saya juga ada kebimbangan melihat satu fenomena, iaitu super specialization, dengan izin, melahirkan doktor yang kadang-kala tidak melihat pesakit itu sebagai pesakit, sebagai manusia sebagai satu individu manusia. Dengan izin, holistic approach-nya tidak ada. Di general practice seperti yang saya lakukan, kita pernah lihat pesakit pergi ke sana sini berjumpa beberapa pakar, sedangkan semua komplainnya itu berkaitan. Seorang pesakit segalanya mempunyai komplikasi daripada psoriasis, pergi pakar kulit dan dirujuk ke tempat lain, ditunjuk tempat lain, akhirnya plotnya hilang. You see the trees but you miss the forest. Terima kasih. Minta pengesahan boleh tak? Apa yang dimaksudkan oleh Ahli Yang Berhormat daripada Kuala Kedah, yang satu yang saya berkongsi, saya setuju dengan pandangan itu, iaitu di dalam era sub-speciality itu, the general specialist yang mempunyai keupayaan untuk lihat kepada semua ini sudah kurang. Kalau dibandingkan kepada zaman di mana kita diberi latihan, di mana seorang doktor boleh memberi rawatan kepada pelbagai jenis bidang yang berlainan. Dan ini adalah perkembangan bukan saja di dalam negara kita. Kita telah mengikuti apa yang berlaku di negara-negara yang lain, tetapi sekarang tumpuan diberi khususnya daripada awal, iaitu daripada family medicine specialist, yang mereka yang menjadi gateway. Mereka yang menjadi gateway ini, mereka mempunyai keupayaan kepada lihat daripada semua aspek, dan mereka yang dilatih daripada semua bidang. Dan salah satu daripada kita untuk mengurangkan kos ialah untuk menambahkan jumlah mereka yang ada family medicine speciality. Kalau ini boleh dibuat, mereka akan menjadi satu iaitu peringkat tapisan yang begitu berkesan untuk memastikan semua yang amat memerlukan perkhidmatan subspeciality dirujukkan kepada doktor-doktor yang subspecialis. Satu perkara yang lain yang telah dibangkit oleh banyak ahli-ahli yang berhormat ialah tentang isu tempat letak kereta di dalam hospital. Banyak hospital tak mencukupi tempat letak kereta, maupun di dalam Semenanjung atau di dalam Sebelum itu tentang kepakaran tadi, boleh ya? Saya minta penjelasan. Menteri tadi, jawapan yang diberikan oleh Menteri, bolehkah saya bercadang, bolehkah kita adakan syarat supaya mereka yang datang daripada Sarawak, selepas mereka jadi pakar, mereka mesti bekerja di Sarawak selama 2 tahun untuk menerangi kekurangan kepakaran. Terima kasih Menteri.
Saya terima cadangan itu secara baik. Tempat letak kereta ini menjadi satu isu yang besar. Kerana kalau contohnya kalau sesuatu hospital mempunyai 500 katil contohnya, dan ada 500 orang pasien yang ada dalam hospital dan yang datang sebagai pesakit luar mungkin 300-400 orang pada setiap hari. Kalau 1,000 orang datang dan mereka yang datang untuk melawat mereka ada 2 orang atau 3 orang untuk 1 orang pesakit. So kita memerlukan sekurang-kurangnya 2,000-3,000 tempat letak kereta untuk mereka saja, selain daripada pekerja-pekerja di hospital sekurang-kurangnya 500-600 orang atau lebih daripada itu. So perkara ini untuk menyelesaikan ini satu perkara yang amat susah. Dan kita telah mencadangkan salah satu perkara yang kementerian sedang merancangkan pada masa sekarang ialah untuk membina seperti apa yang kita dah bina di Hospital Besar Kuala Lumpur pada masa sekarang, ialah satu tempat parking bertingkat yang dibina secara oleh swasta dan diuruskan oleh swasta, dan mungkin ini satu kaedah yang kita sedang lihat di dalam beberapa hospital yang mempunyai kesesakan yang tinggi untuk memastikan boleh menyediakan tempat letak kereta yang mencukupi kepada mereka yang datang. Kerana mengapa isu ini jadi isu? Kerana tiada ada tempat yang mencukupi di hospital-hospital tertentu, dan berapa banyak tempat letak kereta yang disediakan pun tak mencukupi, dan kerana keperluan ini setiap lama selepas menambah, dan untuk itu kita minta supaya mereka yang datang gunakan carpooling atau gunakan public transport system, khususnya mereka yang datang untuk melawat, dan kereta dibawa cuma untuk pesakit yang sakit saja. Tetapi walaupun ini menjadi ajaran, tetapi di dalam amalan ini satu perkara yang susah untuk diamalkan oleh rakyat kita, dan kerajaan akan cuba seberapa banyak boleh untuk menyelesaikan isu ini. Dan cara yang kita sedang cuba pada masa sekarang ialah untuk membina tempat parking yang bertingkat melalui penswastaan supaya ia boleh diuruskan oleh pihak swasta dan mereka boleh pungut cost for parking. Dan kalau di tempat hospital-hospital tertentu ini menjadi satu viable proposition, ini akan diteruskan sebagai satu langkah untuk mengurangkan isu kekurangan tempat letak kereta. Ada 2 yang bangun. Nanti saya habiskan ini lagi satu. Lagi satu perkara yang berkaitan dengan itu ialah kesesakan di hospital, iaitu di mana contoh Hospital Klang yang telah dibangkit. Walaupun untuk Hospital Klang kita sedang membina satu blok baru yang akan tambah lagi 360 katil, tetapi isu macam ini, macam mana kita sedang menyelesaikan ini ialah untuk lihat kepada the efficiency of the system. Hospital Klang contohnya pada tahun yang lalu telah melalui satu lean management system procedure. Dengan melalui ini kita telah memberi tumpuan kepada bed management, iaitu contoh kita telah mengenal pasti kalau doktor semasa ward round telah membuat keputusan untuk membuat keputusan bahawa pesakit boleh balik ke rumah, tetapi masa yang diambil daripada membuat keputusan sampai masa pesakit balik ke rumah kadang-kadang 5-6 jam kerana proses untuk pentadbiran supaya beliau boleh balik itu begitu lambat. Dan ini memaksudkan bahawa katil yang ada yang digunakan oleh pesakit itu tidak boleh digunakan oleh pesakit yang lain. So untuk mengatasi itu melalui lean management system yang kita telah buat beberapa perubahan yang ada. Contoh kita ada patient waiting lounge di dalam Hospital Klang, di mana kalau mereka dipotong nama selepas begitu masa mereka tunggu untuk saudara mereka di satu tempat di hospital juga, dan katil itu boleh digunakan untuk pesakit yang baru untuk memastikan ia boleh digunakan secara lebih optimal, dan proses pentadbiran telah dilicinkan supaya perkara ini boleh ditambah baik. Dan dengan adanya blok tambahan, saya berharap ini akan kurang, dan daripada
bulan Januari yang akan datang, Hospital Sungai Buloh akan buka untuk menerima pesakit dalam, inpatient treatment, dan saya berharap ini semua akan mengurangkan kesesakan di hospital itu. Ini satu contoh. Macam itu di hospital yang lain pun perkara ini ya dibuat sebagai satu langkah untuk mengurangkan kesesakan ini, ya. Ringkas saja Menteri. Ya, betul lagi. Blok yang dikatakan tu, saya ingat saya tanya pasal hospital Tengku Ampang Rahimah ni beberapa tahun yang sudah lagi. Blok tu adalah blok ONG. Ya, dan adakah ini bermakna semua ward ONG akan pindah kepada blok baru sementara ward lain tu digunakan untuk the medical wards ada problem, dan saya harap I will be observing, tapi sampai sekarang ni belum ada apa-apa perubahan dah berapa tahun. Terima kasih. Soalan. Ya, terima kasih Yang Berhormat Menteri, terima kasih Datuk Seri Pengerusi. Bercakap tentang kepadatan pesakit yang masuk Hospital Klang, ini bertambah disebabkan oleh pertambahan kawasan-kawasan penduduk, terutamanya di Bandar Botanik, Bukit Tinggi, Bukit Raja, semua meningkat ke sana. So, nak selaraskan benda ni, saya rasa hospital baru perlu dibina. Seperti kalau cadangan saya, setiap kali ada menteri hadir, saya akan cadangkan hospital Kapar untuk dibina. Kalau hospital Kapar dibina, kita boleh tarik pesakit-pesakit daripada Bukit Raja, daripada Pekan Kapar, Sementa, Meru, Sungai Pinang. So, boleh katakan a particular block of patients will transfer into new hospital. So, saya dah ulurkan bantuan sebelum ini Yang Berhormat Menteri untuk selaraskan pembinaan hospital Kapar. So, setiap kali benda ni kena selaraskan dengan kepadatan penduduk. Saya minta ambil pendapat saya. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Pengerusi. Terima kasih Menteri. Saya spesifik kepada Queen Elizabeth Hospital. Tahniah kepada Menteri kerana telah memikirkan beberapa langkah untuk mengatasi kesesakan di perkelangan Persin Hospital, terutama sekali apabila keluarga ada meninggal di hospital tu, maka difahamlah ramai orang yang datang mengunjung hospital, dan di situlah penguatkuasa polis yang melihat kereta-kereta yang berparking double, triple parking itu. Jadi Datuk Menteri, saya ada kefahaman Menteri sedar bahawa Queen Elizabeth Hospital mempunyai tanah yang ada untuk pembangunan ataupun mewujudkan multi-level parking. So, saya rasa Menteri pun sudah melawat Queen Elizabeth itu, dan kalau itu dapat dilaksanakan dengan cepat mungkin, saya terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Ini agak memerlukan keperluan yang betul, soal mendesak, soal yang kerana beberapa laluan di situ tu selalu kena blok. Satu lagi Menteri, saya ambil kesempatan ini, saya baru dapat menerima SMS daripada satu datuk daripada Likas, yang mana hospital Women Hospital dan Children Hospital dengan izin di Likas ini memerlukan penjagaan yang emergency. Banyak alat-alat yang tidak berfungsi di situ. Lift tidak berfungsi, alat photostat tak berfungsi, fax tidak berfungsi, dan saya harap Menteri dapat melawat. Walaupun kawasan ini bukan kawasan dalam kawasan saya, tapi di kawasan Kota Kinabalu. Jadi saya harap Menteri dapat melawat hospital ini. Ya, mendesak. Ada SMS yang baru saya terima. Terima kasih. Saya harap juga peraturan masyarakat juga diikuti, dipatuhi. Terima kasih Menteri, terima kasih Pengerusi. Menteri, soalan saya sama juga. Saya mengalu-alukan pembinaan tempat meletak kereta bertingkat seperti yang dicadangkan oleh Menteri. Soalan saya yang pernah saya kemukakan sejak tahun setiap sidingan Parlimen sejak tahun 2013, iaitu apa yang terjadi kepada tempat meletak kereta bertingkat di
Sarawak General Hospital SGH yang jawapan yang saya dapat daripada menteri daripada dulu yang sepatutnya mula pada Jun 2014, lepas tu sepatutnya mula pada Jun 2015, tapi sampai sekarang pun tak ada apa-apa yang dimulakan. Jadi harap menteri boleh melihat isu ini. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan lalu kepada topik yang lain, ini tentang anti-vaccination campaign yang ada pada masa sekarang. Dan soalan telah dibangkit tentang berapa peratusan masyarakat yang menolak imunisasi atau anti-vaksin, dan ada ke kementerian memantau perkara ini. Kementerian telah buat pemantauan di fasiliti kita tentang segelintir ibu bapa yang menolak vaksinasi untuk anak-anak mereka, dan data daripada klinik kesihatan menunjukkan bilangan kes yang menolak vaksin di kalangan ibu bapa meningkat daripada 470 di tahun 2013 sampai lebih kurang 1,054 orang pada tahun ini. Dan berlanjutan dengan ini, kita terdapat tren peningkatan kes beberapa penyakit cegahan vaksin dalam tempoh 3 atau 5 tahun yang lepas di negara kita. Contohnya, bilangan kes measles meningkat daripada 235 kes pada tahun 2014 kepada 800 kes pada tahun ini. Penyakit pertussis atau whooping cough bertambah daripada 497 kes pada tahun 2014 kepada 798 kes pada tahun ini. Tetapi peningkatan kes ini, walaupun isu vaksin ini boleh jadi satu perkara, tetapi kita pun dihadapi dengan warga asing yang begitu banyak yang tidak melalui sistem imunisasi kita. Mereka pun boleh menjadi satu punca untuk meningkatkan jumlah kes yang ada di dalam negara kita, khususnya di dalam negeri Sabah, di mana warga asing masuk dan keluar daripada sempadan itu tanpa apa-apa kawalan, dan ini menjadi satu risiko kepada pelbagai jenis penyakit. Dan kementerian telah meningkatkan beberapa strategi untuk menangani isu ini melalui media massa, the electronic media, seminar, forum dan sebagainya. Dan kita memang memandang perkara ini secara serius dan telah menyediakan garis panduan kepada pakar-pakar perbidanan untuk memaklumkan kepada anggota mereka mengenai perkara-perkara ini supaya mereka boleh memastikan bahawa ini boleh dikawal. Pada awalnya dia mula dengan concern dengan autism yang disebabkan oleh satu chemical yang ada di dalam skin, tetapi ini tidak dibuktikan. Selepas itu ialah berkaitan dengan adakah vaksin itu halal ke tidak. Walaupun kebanyakan daripada vaksin yang digunakan di dalam negara kita halal, dan di dalam kes-kes tertentu penjelasan diberi kepada mereka daripada segi kebaikan daripada segi kesihatan. Tetapi ini adalah satu perkara yang kita akan berusaha untuk memastikan bahawa message yang betul akan sampai kepada rakyat pada keseluruhannya, dan saya berharap ahli-ahli yang berhormat pun boleh memberi sokongan kepada kementerian di dalam hal ini supaya rakyat boleh lihat kepada kebaikan untuk program imunisasi kita, kerana kita mempunyai satu sistem vaksinasi yang begitu efektif kerana dia sampai kepada lebih daripada 98-99% daripada penduduk kita. Dan memang kesian kalau usaha itu tidak berjaya, kerana ada segelintir orang yang mempunyai pandangan dan persepsi yang salah, dan akibat daripada itu satu jumlah rakyat Malaysia yang lebih luas menjadi mangsa kepada itu. Di dalam sebagai satu lanjutan kepada perkara ini ialah tentang dua lagi isu yang telah dibangkitkan oleh ahli yang berhormat dari Kota Raja juga, tentang trend-trend baru iaitu home birth dan cara-cara yang lain. Dan ini pun ialah memang saya setuju
bahawa unassisted birth mempunyai risiko yang tinggi. Dan saya setuju dengan pandangan yang telah diberi oleh Ahli Yang Berhormat Kawal Raja bahawa di negara-negara yang lain di mana di dalam ada pusat-pusat tertentu di mana ada bidan-bidan yang telah mendapat latihan yang mencukupi, risiko ini boleh dikurangkan, mereka boleh digalakkan untuk membuat delivery di dalam tempat-tempat itu. Tetapi kalau ia dibuat di rumah oleh contohnya suami yang buat dan isteri, dan tiada ada orang lain yang telah mendapat latihan, memang ini mempunyai risiko yang tinggi, dan kementerian akan meningkatkan segala usaha untuk memastikan mesej yang betul disampaikan kepada kumpulan-kumpulan ini supaya mereka boleh membuat pemilihan. Kita telah mewujudkan contohnya di Putrajaya ada low risk maternity center, dan ada cadangan untuk memperluaskan itu, iaitu khususnya di dalam delivery yang di dalam saringan telah menunjukkan bahawa mungkin ia low risk, tak perlu dimasuk ke dalam hospital, tapi dibuat di dalam satu pusat yang disediakan oleh kementerian, di mana ada doktor, dia ada jururawat, dan kita boleh membuat ini di dalam satu suasana yang baik. Dan kalau contoh di hospital Shah Alam, di dalam labor room yang telah disediakan di situ itu, satu orang untuk satu bilik untuk satu pesakit, dan suami boleh bersama mereka, dan ini adalah kemudahan-kemudahan baru yang mungkin akan membantu supaya ibu akan membuat pilihan yang baik. Dan tentang denggi, saya mau kena melaporkan kepada Dewan ini bahawa memang denggi masih menjadi satu isu yang besar. Tahun ini saya ingat jumlah kes yang kita ada sudah melebihi daripada 100,000, dan jumlah mereka yang telah mati lebih daripada 200 lebih orang yang telah meninggal dunia. Dan kita telah mengambil pelbagai jenis langkah. Baru-baru ini saya telah pada awal bulan November telah merasmikan satu kempen gotong royong yang begitu di seluruh negara dengan tujuan untuk membersihkan lot-lot yang terbiar supaya ia menjadi satu tempat membiarkan nyamuk Aedes, dan banyak program lain yang diadakan. Dan saya ingat Ahli Yang Berhormat telah bangkit dengan vaksin denggi. Sampai sekarang butiran yang kita telah mendapat, iaitu data, tidak memberi satu pandangan yang baik, iaitu yang jelas tentang untuk memberi satu keyakinan kepada kementerian untuk menggunakan vaksin ini secara lebih luas. Apa yang kita telah mencadangkan bahawa untuk menggunakan vaksin ini di dalam satu suasana siasatan atau study atmosphere, dan ini dibincang dengan syarikat yang telah mengeluarkan vaksin ini. Kalau mereka setuju, kita akan cuba di negeri Selangor, dan daripada maklumat yang diperolehi daripada kajian ini, dan kalau itu menunjukkan bahawa ia memang baik daripada apa yang kita ada pada masa sekarang, ini boleh diperluaskan kepada tempat-tempat yang lain. Ada ahli yang berhormat yang telah membangkitkan dengan tentang COSPAN, dan COSPAN ialah satu usaha yang dibuat oleh kementerian untuk meningkatkan lagi perhubungan yang tersedia ada dengan kementerian, dengan rakyat pada keseluruhannya, di peringkat akar umbi, supaya mereka boleh menjadi ejen kita untuk membawa perubahan di dalam kesihatan awam. Dan saya secara keseluruhan ini adalah satu program yang berjaya, kerana kita telah berjaya untuk memberi latihan kepada 30 lebih ribu sukarelawan di dalam daripada Kemas dan baru-baru dengan rukun tetangga, dan tujuan saya ialah untuk menambahkan ini di dalam sebelum tahun yang akan datang untuk 50,000 orang, dan mereka akan menjalankan saringan untuk penyakit tidak berjangkit di dalam kawasan mereka, memberi mesej tidak merokok, tentang mesej tentang makanan dan perkara-perkara ini, dan dengan harapan
tujuan asal penubuhan COSPEN ialah untuk memerangi non-communicable diseases. Dan daripada butiran awal memang ini mempunyai satu kejayaan, tetapi saya setuju bahawa kita kena secara berterusan memberi satu keyakinan kepada pihak sukarelawan ini dan bantuan kepada mereka. Kita telah memberi pelbagai jenis peralatan kepada mereka. Pada fasa pertama kita dah beri weighing machine, BP set, blood glucometer yang akan diberi, dan selepas itu kita berharap ini akan diperluaskan kepada semua tempat dan latihan diberi kepada sukarelawan ini secara berterusan, dan program-program kementerian di dalam bidang makanan, bidang pendidikan kesihatan akan dilaksanakan melalui COSPEN di peringkat akar umbi. Dan saya berharap semua langkah-langkah ini akan membawa satu kejayaan yang baik. Ada satu perkara yang dibangkit tentang ada ke satu kod etika untuk pesakit yang pakaian untuk pesakit yang datang ke hospital. Jawapan ini ringkas saja. Seberapa banyak yang boleh, kita harap pesakit yang datang memakai pakaian yang bersesuai dengan hospital. Kalau di dalam kecemasan mereka datang dengan apa-apa pakaian yang lain, semua klinik-klinik di bawah kesihatan telah diberi arahan supaya tiada ada pesakit yang boleh ditolak atau boleh dilayanan yang beri layanan yang berbeza, dan tindakan diambil di dalam kes-kes tertentu di mana kita telah mendapat aduan bahawa perkara ini telah berlaku. Dan tentang isu TB dan warga asing di dalam negara kita dan bayaran yang dikenakan kepada warga asing, tiga perkara yang berlainan. Tentang bayaran yang dikenakan kepada warga asing, apa yang dimaksudkan bila Yang Amat Perdana Menteri mencadangkan bahawa pada tahun 2016 mereka akan dikenakan kos yang sebenar. Is the kos yang sebenar, tidak bermaksud kita akan kos yang sebenar kepada kerajaan. Sampai sekarang kerajaan telah memberi subsidi kepada warga asing. Subsidi yang begitu tinggi, subsidi yang 60%, 70%. Kalau banding dengan negara-negara yang lain, tiada ada negara di dunia ini yang memberi subsidi untuk memberi rawatan kepada warga asing. Kalau ahli yang berhormat pergi ke negara lain, pergi ke Amerika Syarikat, pergi ke United Kingdom, tidak boleh mendapat rawatan yang secara percuma. Sekurang-kurangnya you kena mendapat insurans yang ada di dalam negara kita. Tapi di dalam negara kita tanpa apa-apa pun kita secara sampai sekarang telah memberi rawatan dengan subsidi yang begitu tinggi. Dan kerajaan telah membuat keputusan bahawa kita menghapuskan subsidi ini dan mengenakan the real cost, no profit. Jadi kalau dibanding dengan swasta, swasta ada profit. Dan untuk public health measures, contohnya ke TB, kalau mereka telah disyaki ada TB dan confirm TB, rawatan diberi tanpa kos kerana ini dilihat daripada segi public health. Daripada segi mereka diberi rawatan tanpa kos, iaitu mereka akan dirawati secara percuma sampai mereka sudah pulih dengan apa isu yang kita hadapi bukan daripada kos, tetapi apa yang kita menghadapi daripada warga asing, khususnya di Sabah, yang menjadi jumlah yang lebih tinggi daripada warga asing yang ada TB, ialah mereka tidak mengikuti jadual yang telah ditetapkan. Ini menjadi satu isu. Kebanyakan dari mereka tidak kerja di satu tempat. Tetapi untuk TB, mereka memastikan mengikuti rawatan. Kalau 6 bulan yang tetapkan, mereka kena ikut rawatan untuk 6 bulan. Kadang-kadang mereka ambil ubat untuk 1 bulan, lepas itu mereka hilang. Kita tak ada peluang untuk tengok mana mereka ada. Dan walaupun pasukan kesihatan kita tidak boleh pergi cari mereka mana, kalau pergi ke tempat yang ada, mereka tidak ada di tempat itu, mereka hilang. Dan ini menjadi satu punca kerana mereka lalu daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, dan tiap-tiap kali mereka lalu, mereka merebak penyakit ini. Dan ini isu luar daripada Kementerian Kesihatan. Ini isu yang lebih luas, iaitu lebih luas,
iaitu isu yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, yang melibatkan agensi-agensi kerajaan yang lain di dalam pengurusan warga asing di dalam negara kita. Kalau ini boleh dibuat saja isu warga asing berkaitan dengan kesihatan boleh diselesaikan. Kalau kita tak berjaya untuk mengurus mereka secara baik, menyelesaikan isu tentang macam mana kita boleh kawal kemasukan warga asing dan memastikan mana mereka ada, isu untuk menjaga penyakit-penyakit berjangkit ini akan menjadi isu. Tetapi saya mau menjelaskan bahawa untuk penyakit-penyakit berjangkit macam TB dan malaria, kita memberi mereka rawatan tanpa bayaran daripada segi public health interest, dan ini diteruskan untuk kalau mereka masuk ke hospital lepas kecederaan ke apa, mereka dikenakan kos mengikut kos yang ada untuk kementerian. Dan Yang Bapak Menteri Sibuti Bangun, Sibuti daripada Sarawak. Ya. Terima kasih. Yes. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Sibuti dah sihat. Alhamdulillah. Ya. Syukur. Ya. Atas doa semua kawan-kawan di parlimen ini. Saya nak bertanya, kerana baru-baru ini Klinik Kesihatan Miri telah mengadakan satu program iaitu untuk Hari Keluarga, maka TV sebahagian dari program itu ada untuk untuk memeriksa mereka adakah mempunyai TV. Jadi program ini telah didapati berkesan di mengikut keterangan Dr. Narita, spesialis di sana, mengatakan sekurang-kurangnya kawasan Miri tidak kurang 20 orang didapati ada penyakit TB. Apa yang saya nak tanya di sini, Yang Berhormat Menteri, kalau kita sudah mengesahkan pendatang dari luar ini mempunyai penyakit TB, boleh tak kita hantar balik dengan segera supaya kita tidak menyakiti orang-orang kita di kawasan sana? Terima kasih. Terima kasih. Saya jawab soal ini dulu. Kerana di dalam kalau mereka menjadi seorang pekerja warga asing yang datang ke negara kita secara rasmi, proses itu mereka melalui dua saringan. Satu saringan ke negara sumber mereka, dan saringan yang kedua di negara kita. Kalau di mana-mana satu saringan mereka dikenal pasti bahawa mereka sudah mendapat penyakit TB, mereka tidak boleh kerja di negara kita. So di dalam saringan yang pertama, kalau dipastikan mereka ada TB melalui X-ray dan sudah dipastikan, sepatutnya mereka kena dihantar balik. Ini salah satu daripada syarat untuk mereka kerja di sini. Tetapi isu kita bukan dengan mereka yang datang secara resmi, ialah dengan mereka yang datang tanpa resmi. Ini yang menjadi isu. Mereka yang melalui sempadan yang bocor, yang datang di mana mereka tidak melalui apa-apa saringan walaupun di negara mereka atau di negara kita. So ini yang menjadi isu, dan selepas mereka sudah datang, mungkin ada di negara kita untuk 1 tahun, 2 tahun, 6 bulan, lepas itu saja kita tahu mereka sudah dapat TB, dan daripada masa itu kita cuba memberi rawatan. Itu yang menjadi isu. Ya, semua sebut. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk satu kes dengan TB, dia ada batuk, tapi dia tidak tahu dia ada TB. Bila dia pergi ke outpatient department, dia buat X-ray, dia buat blood test, ini semua akan di-charge. So itu masih dia punya free treatment hanya selepas 1-2 kali dia pergi baru kenal pasti. So I think it still is a problem, kerana mereka bila mereka pergi, mereka kena bayar. Saya ambil kira perkara ini. Lagi satu isu yang perkara yang terbangkit ialah tentang suntikan. Nanti saya jawab ini soal suntikan HPV vaccination diberi dan jumlah mereka yang sudah dapat vaccination ini. Secara dasar kita memberi vaccination untuk HPV, iaitu Human Papilloma Virus ini, kepada semua murid perempuan di tingkatan 1 di dalam negara kita. Dan program ini telah mula pada tahun 2010 dan sampai sekarang lebih daripada 1.3 juta murid telah mendapat ini adalah satu program yang amat berkesan, dan di dalam
beberapa negara di dalam dunia ini, mungkin our outreach mungkin yang paling berkesan di dalam memastikan murid-murid perempuan di dalam di dalam negara kita semua telah mendapat suntikan protection, dan salah satu daripada faedah, risiko untuk mereka mendapat kanser cervix pada masa yang akan datang itu akan kurang. Ya, Kulai. Terima kasih Datuk Pengerusi. Terima kasih Datuk Menteri. Saya hanya tak tambah sikit tentang itu rawatan percuma untuk stateless children dengan izin, kerana saya rasa saya setuju dengan pendirian kerajaan terhadap pekerja asing ataupun foreigner dengan izin. Itu saya setuju. Tetapi saya rasa apa isu yang saya sangat ambil perhatian adalah tentang stateless children. Budak-budak ini mereka perlu vaccination. Okay, dengan izin. Dan vaccination ini kalau kita pergi ke private sangat mahal. Saya ada 2 orang anak, kedua-dua saya pergi ke klinik kesihatan untuk dapat vaccination. Jimatlah, kalau boleh jimat, kita jimat. Jadi saya risau kalau ini untuk budak-budak yang tiada kewarganegaraan ini, itu bukan mistake mereka, bukan kesalahan mereka, tetapi oleh sebab mereka adalah stateless children, mereka dikategorikan sebagai bukan warga negara dan mereka tak boleh dapat ini rawatan percuma. Jadi vaccination yang disebut oleh Datuk Menteri tadi, mereka pun tidak layak untuk dapat. Jadi saya harap, saya mintalah Menteri, boleh tak kita wujudkan satu polisi, memang untuk warga asing kita boleh charge cost yang sebenarnya, tetapi kalau untuk stateless children ini, kalau mereka boleh buktikan bahawa memang salah satu ibu bapa mereka adalah warga Malaysia, walaupun perkahwinan mereka tidak berdaftar, walaupun budak-budak ini adalah stateless, tetapi biarlah mereka menerima rawatan percuma. Ini saya rasa adalah cukup penting kerana stateless children ini mereka sudah menghadapi masalah untuk mendapat pendidikan. Jadi saya harap sekurang-kurangnya kita boleh memastikan bahawa kesihatan mereka tidak akan terjejas. Terima kasih Datuk Menteri, terima kasih Datuk Pengerusi. Saya setuju dengan ini kerana apa yang dimaksudkan oleh ahli yang berhormat ialah satu kumpulan tertentu di mana mungkin salah satu daripada ibu atau bapa ialah warga negara Malaysia, kerana di dalam isu dokumentasi, kerana saya menghadapi dengan banyak orang dengan isu ini yang kita cuba untuk menyelesaikan, dan saya kongsi pandangan bahawa mereka mesti diberi rawatan ini, dan saya akan cek apa yang diamalkan di dalam sistem perkhidmatan kita. Yang berhormat, Ipoh Barat telah bangkitkan dengan isu cheap liquor, pelalian HPV tadi. Okay, HPV. Cost. Itu saya bagi secara ditulis lah. Saya ingat lebih kurang, lebih baik saya tulis. I give you a wrong figure, so no point. Right, right. Cheap hard liquor. Isunya ini apa yang dipanggil compounded hard liquor atau CHL. Sampai sekarang tidak dikawal. Tidak dikawal, tidak dibawa, tidak dimasuk di dalam akta makanan, dibawa the alcoholic beverages. Kerana di masa akta ini ditubuh, apa yang ada di akta lah cuma the pure liquors yang ada ditetapkan, contohnya wine atau whisky atau apa yang menjadi wujudkan satu bahan yang tertentu. Kerana compounded hard liquor ini ialah campuran pelbagai jenis benda. Kerana perkara ini tidak disenaraikan sebagai satu alcoholic beverage. Kerana ianya tidak disenaraikan sebagai satu alcoholic beverage, sampai masa sekarang compounded hard liquor tidak dikenakan excise duty. Ini salah satu daripada perkara di mana kosnya tak tinggi kerana tiada ada excise duty ke atas compounded hard liquor. Dan nombor 2, segala kawalan yang kita ada untuk alcoholic drinks, untuk semua jenis kawalan yang lain, tidak kena kepada compounded hard liquor kerana dia tidak jatuh di dalam apa yang telah ditakrif sebagai an alcoholic drink. So apa yang saya telah berusaha, di mana saya telah mengadakan perbincangan dengan beberapa orang ahli yang berhormat, termasuk yang berhormat daripada Ipoh Barat, ialah tujuan kita untuk membawanya di dalam regulasi supaya ianya menjadi salah satu daripada alcoholic drink, supaya semua kawalan yang kita ada terhadap compounded hard liquor ini akan terpakai kepada
alkohol ini akan terpakai kepada komponen hal liquor. Dengan itu, excise duty akan dikenakan, ini akan meningkatkan harganya. Dan macam mana di dalam proses penjualannya, kita boleh menetapkan kosnya jadi lebih tinggi supaya ia tidak akan disalahgunakan seperti apa yang berlaku pada masa sekarang. So, dan pemindaan kepada peraturan yang kita sedang buat pada masa sekarang supaya ini boleh dibuat, termasuk kawalan-kawalan tertentu yang kita telah mencadangkan kepada KPKT supaya untuk melarangkan tabiat di mana arak diminum di luar, contohnya di bus stand, bus stop, di tepi jalan dan sebagainya. Dan satu cadangan telah diberi kepada Menteri Kementerian Perumahan dan Kesejahteraan Bandar supaya dengan kuasa yang ada dengan mereka, kita boleh mewujudkan satu peraturan di mana ada tempat-tempat dilarang minum, tempat-tempat di mana boleh diminum, dan kedai-kedai yang boleh menjual CHL ini ialah kedai-kedai yang mempunyai lesen. Saya setuju dengan Ipoh Barat, sekarang ia dijual di kedai runcit. Di kedai runcit, di pintu belakang di kedai runcit boleh beli minuman ini. So kerana ini menjadi satu isu yang besar supaya dilesen, so penjualannya diketatkan, minuman itu di kawasan-kawasan di mana ia boleh dikurangkan. Ini semua langkah-langkah yang kita sedang di dalam proses untuk mewujudkan peraturan, separuh daripada Kementerian Kesihatan, separuh daripada Kementerian Perumahan dan Kesejahteraan Bandar, supaya dengan perkongsian ini kita boleh memastikan bahawa satu masalah sosial yang begitu besar ini boleh dihadapi dan satu penyelesaian boleh didapat. Ya. Terima kasih Dr. Barat. Terima kasih. Sampai 4 pagi. Ya? Sampai 4 pagi pergi tengok kedai jual alkohol. Dr. Menteri, saya terima kasih. Walaupun saya tak boleh promosi masa tu, tapi saya dengar daripada bilik saya. Oh, terima kasih. Saya terima kasih kepada Menteri yang sependapat dengan apa yang saya telah huraikan. Tapi saya harap perkara ini perlu diberi keutamaan. There must be an urgency on the matter. Compounded hard liquor membawa perubahan kepada undang-undang. Saya harap sekurang-kurangnya bulan Mac lah, membawa kita memberi sokongan. There must be an urgency on this matter. Many innocent people are dying. We cannot allow this to go. We cannot allow our officers to say, you take your own time. Can that be done immediately? At least, if you want assistance from the opposition, kita rela untuk beri. Itu nombor satu. Nombor dua adalah minuman keras yang sedia ada, di mana imitation whisky is also very high. Imitation brandy dan sebagainya. Apa yang dibuat oleh kementerian supaya perkara ini dapat dielak? Terima kasih. Ya, kapar. Terima kasih Datuk Seri Pengerusi, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri, saya telah bawa usul cadangan setiap kali ada sesi persidangan. Kat sini saya just boleh izinkan saya membaca bahawa Dewan ini mempertimbangkan cadangan untuk mengalang dan mengaramkan penjualan arak murahan, cheap liquor secara mudah dan murah yang semakin berleluasa. Gejala pengambilan arak murahan ini menimbulkan pelbagai masalah sosial seperti keganasan rumah tangga dan gangsterisme serta merosakkan organ dalaman. Di samping itu, kawalan dan penyeliaan terhadap kedai-kedai menjual arak perlu diketatkan. Masa penjualan arak dan lokasi minum arak perlu dikaji. Kawasan tempat awam seperti di taman awam dan taman permainan kanak-kanak, minuman arak wajib diaramkan. Dewan ini juga wajib mempertimbangkan penubuhan pusat pemulihan arak di setiap negeri di Malaysia untuk membendung masalah minum arak yang semakin berleluasa di kalangan anak muda, merentasi sempadan bangsa dan agama. Ini berkaitan dengan salah sebuah sekolah di Parlimen Kapak, di mana cikgu yang berkenaan dengan kaunseling berjumpa dengan saya menerangkan bahawa minuman arak dicampur dengan Coca-Cola dibawa ke sekolah, dan minuman arak ini ada pelbagai jenis sekarang, perasa lychee, perasa oren, perasa strawberry, dan harga lebih murah daripada yang dikatakan oleh Yang Berhormat Ipoh Barat, RM1.20. Oleh sebab itu saya masukkan dalam usul, saya minta kerajaan
Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan Menteri Kesihatan ambil isu ni sangat-sangat serius. Di Parlimen Kapar Yang Mohd Menteri, sebab arak saya anggarkan setiap hari 1 kes kematian. So sila beri perhatian. Terima kasih. Yang berhormat Hulu Rejang telah bangkit dengan tentang isu keperluan speedboat sebagai ambulans. Di cara penyampaian perkhidmatan kesihatan oleh kementerian ada pelbagai jenis cara, kaedah. Selain daripada ambulans yang digunakan di dalam di tempat di mana perhubungan boleh dibuat melalui jalan, ada satu dua tempat di Semenanjung dan banyak di dalam Sabah dan Sarawak di mana kita menggunakan sungai dan menggunakan cara pengangkutan melalui udara supaya perkhidmatan kesihatan ini diberi tanpa apa-apa gangguan. Dan cara ini dibuat, ada ambulans sungai pun telah dia, contoh di Kinabatangan baru yang Perdana Menteri kita telah merasmikan dan melancarkan satu river ambulance di Sungai Kinabatangan, dan macam ini ada bot di berata-rata tempat, dan saya setuju dengan keperluan untuk bot-bot yang sesuai supaya pesakit boleh dibawa daripada satu tempat ke satu tempat yang lain melalui pengangkutan yang paling sesuai dengan kemudahan-kemudahan tertentu, dan kita akan memberi tumpuan yang paling tinggi kepada perkara ini supaya mereka yang ada di dalam kawasan pedalaman dan kawasan di mana tidak boleh dihubungi melalui cara jalan darat, mereka pun boleh mendapat satu perkhidmatan kesihatan yang baik dan tinggi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada ahli yang berhormat Skijang kerana beliau telah mencadangkan bahawa kita mengeluarkan bil dan resit dengan diskaun kepada semua pesakit yang datang kepada sistem hospital mereka kita. Dan ini telah dibuat pada masa sekarang. Contohnya di Hospital Kuala Lumpur, kalau seorang pesakit keluar, mereka dapat bil yang akan menunjukkan kosnya ialah RM5,000, tetapi kerajaan memberi subsidi RM4,900 lebih ringgit. Dan ini cuma untuk memberi gambaran kepada mereka tentang apa yang kos untuk kerajaan. Kalau tidak, rakyat berpendapat bahawa kalau datang ke kerajaan semua yang diberi ialah murah dan tak ada kos, dan semua yang diberi oleh swasta ialah perkara yang bermutu tinggi. Walaupun kadang-kadang yang apa yang diberi di kerajaan yang lebih bermutu tinggi daripada yang diberi di swasta, tapi persepsi itu salah kerana tidak dikenakan bayaran. Kalau dikenakan bayaran saja, persepsi yang betul. So oleh itu kementerian sekarang di dalam usaha supaya untuk meningkatkan kesadaran bahawa tiap-tiap perkara yang dibuat di dalam kementerian mempunyai kos tertentu, dan kos ini kena ditahu oleh rakyat supaya memberi mereka mempunyai persepsi yang betul tentang perkara ini. Tentang medical reports, saya akan mengambil perkara ini semua terpastikan bahawa ini dibuat di dalam satu masa yang there must be a time limit. Supaya tidak, it takes so long, 3 months, 4 months, 5 months, 6 months. Lepas tu yang Menteri report, they send all kind of mistakes. Lepas kita perlu hantar balik. Okey, ini lagi satu isu yang dibincang secara hangat ialah tentang e-cigarette dan vape. Dan e-cigarette dan vape, Datuk Yang Dipertua, saya mau jelaskan budaya merokok sudah ada, saya ingat 100 tahun dahulu. Akta kawalan merokok cuma datang pada tahun 92 saja. Iaitu dia tidak mula dengan merokok. Akta mengikuti, budaya sudah ada, lepas itu akta telah dikenakan untuk mengawal budaya itu. Itulah sebab itu dipanggil the Control of Tobacco Regulation, iaitu yang diwujud untuk mengawalnya. Dan memang saya mengakui merokok itu tak baik, dan ini bukan saja di dalam negara kita, di seluruh dunia telah diusahakan macam mana kita boleh kawal dan menuju kepada satu arah bebas daripada rokok. Dan melalui WHO kita telah mengenal pasti kalau boleh menjelang tahun 2030 dunia ini bebas daripada merokok. Itu tujuan kita. Dan ini yang dibuat oleh
negara kita pun. Kita pun sedang membuat pelbagai jenis langkah untuk memastikan kita boleh dan banyak program dan kita boleh menambah kejayaan. Baru-baru ini kita telah meningkatkan excise duty ke atas rokok. Harga rokok sudah sampai ke RM17. Tujuan ialah dengan itu harap mereka yang merokok akan mengurangkan jumlah rokok yang digunakan. Ini yang tujuan. Tetapi budaya e-cigarette satu perkara yang baru masuk dan evidence, bukti, pengalaman yang kita ada dengan merokok tidak ada dengan e-cigarette. Saya tahu baik ke buruk cuma boleh ditahu 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Pada masa sekarang butiran yang ada tidak mencukupi. Memang yang berhormat Gopeng cakap daripada segi nicotine content itu yang kurang, dan daripada apa yang dicakap oleh Alostar bahawa beliau sudah hisap dulu, sekarang boleh berhentikan. Daripada awalnya, daripada di dalam United Kingdom pada tahun yang lalu bila debate ini hangat, perbincangan yang dilakukan ialah ia boleh digunakan sebagai satu langkah untuk mengurangkan tabiat merokok as a smoke cessation tool. Saya setuju dengan pandangan itu. Kalau mereka yang menggunakan vape ialah cuma mereka yang sudah merokok dan menggunakan itu sebagai satu alat supaya seperti Alostar mereka untuk meninggalkan tabiat merokok itu boleh dibenarkan melalui peraturan yang boleh disediakan. Tapi apa yang kita takut ialah kalau ini dibenar secara luas, mereka yang tidak merokok sebelum ini akan mula-mula itu yang berlaku di dalam negara kita. Yang tidak merokok sebelum ini akan merokok, dan nikotin is an addictive thing. Dia memang addictive. Tiada ada, you boleh tanya semua doktor di sini, tiada seorang pun boleh beritahu bahawa nikotin is non-addictive. So bila benda dia adalah satu perkara yang addictive, dan addiction ini akan berterusan. Addiction ini berterusan. So masa di sebelah sini kita sedang mengurangkan jumlah mereka yang menjadi mengurangkan merokok, tetapi di sebelah sini kita meningkatkan jumlah mereka yang mendapat addiction kepada nikotin. Ini yang jadi isu. So kementerian memang kerajaan sudah membuat keputusan. Nanti saya habis dulu. Kementerian sudah membuat keputusan, kerajaan sudah membuat keputusan bahawa tidak mengharamkan tetapi mengawal. So itu yang keputusan yang dibuat oleh Jemaah Menteri. Bukan tetapi proses itu bukan senang. Di seluruh dunia termasuk FDA, mereka telah usaha untuk mengawal benda ini beberapa tahun. Kerana kalau mereka yang ada di dalam bidang sains untuk memastikan contoh satu vape flavor ini, untuk memastikan bahawa vape flavor ini ialah sehat dan tiada ada apa-apa ciri-ciri yang tak sehat, the time taken to prove that is a long time. So FDA pun tak berani untuk pastikan bahawa flavor ini boleh didaftar sebagai satu flavor yang tidak mempunyai apa kesan yang buruk. Dia boleh cuma mengikut apa itu bukti yang ada pada masa sekarang. Mereka tak berani untuk memastikan apa yang bukti pada 5 tahun yang akan datang, atau 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang. Oleh itu, apa-apa kawalan yang dibuat ini ialah untuk buat sementara masa. So apa yang pendirian, duduk dulu, pendirian kementerian di dalam perkara ini memang jelas kerana kerajaan Jemaah Menteri sudah membuat keputusan tidak mengharamkan tetapi untuk mengawal. That means regulate the industry. So sekarang kita senang cari macam mana meregulate. Dan kerana perkara ini baru, seperti ada yang ahli-ahli yang berhormat cakap, vape atau flavoring yang tidak mempunyai nikotin tidak di bawah kawalan kita. Kerana Poison Act cuma mengawal nikotin saja. Flavor itu bukan di bawah Poison Act. Walaupun formaldehyde ada di dalam akta-akta tertentu, tapi lain-lain benda tidak di dalam Poison Act. So kalau kita mau mengawal flavoring yang lain selain daripada nikotin, undang-undang yang tersedia ada tidak boleh digunakan. So apa yang mungkin diperlukan untuk memastikan kita boleh kawal ini, seperti apa yang dicadangkan oleh Gopeng tadi,
kita kena mewujudkan satu akta yang baru. Itu satu cara. Lagi satu perkara yang ada, yang kita menjadi cabaran untuk Kementerian Kesihatan, kerana di dalam akta poison, akta racun yang tersedia ada, nikotin telah diiktiraf sebagai satu poison. Saya dan semua orang doktor termasuk Gopeng akan setuju kalau nikotin kalau digunakan oleh itu sebab tadi yang berhormat Gopeng telah cadangkan bahawa kontainer yang mesti menjadi child proof, kerana ada kes-kes tertentu yang telah dilaporkan di mana anak-anak yang tak sengaja telah minum nikotin containing hal dan lepas itu telah mendapat kesan yang sangat buruk. Mereka boleh mati kalau minum dosage yang lebih tinggi. So dia tiada ada pandangan yang berbeza bahawa ianya ialah satu racun dan telah disenaraikan di bawah akta racun. Dan disenaraikan di bawah akta racun, akta ini telah menjelaskan bahawa penjualan ini dikawal dan cuma boleh dibuat jual kepada seorang pengamal perubatan atau seorang farmasi dengan tujuan untuk tujuan rawatan saja. Dan melalui itu saja ialah kita ada pelbagai jenis tools yang lain for smoke cessation, contoh the gel dan nikotin strip dan sebagainya yang menggunakan nikotin tapi dijual oleh farmasi kerana ia adalah satu poison yang telah dikawal. Sekarang kalau kita mau benarkan tiap-tiap kedai vape itu menjual nikotin, ini bercanggah dengan akta yang tersedia ada. Dan kalau ini bercanggah dengan akta yang sedia ada, itu memerlukan satu, kita kena pindah akta poison untuk memberi kuasa itu untuk tiap-tiap kedai vape itu untuk menjual nikotin, atau di dalam akta baru yang akan diwujudkan kuasa ini kuasa kena diberi kepada mereka supaya mereka boleh menjual nikotin. Ini mempunyai implikasi tertentu. Oleh itu di dalam bidang ini it's a new horizon di mana kita tak perlu masuk, dan apa yang kita sedang buat ini ialah untuk lihat kepada pengalaman daripada negara-negara yang lain. Dan FDA baru-baru mereka sudah tamat untuk mewujudkan satu peraturan, the regulations, tapi mereka belum melaksanakan, they have not enforced it. Kalau kita boleh lihat kepada itu, mungkin itu boleh jadi satu contoh yang boleh diikuti oleh Malaysia untuk memastikan bahawa cara macam mana untuk mengawal itu. Atau negara-negara yang lain, kita sedang lihat kepada New Zealand yang telah membuat langkah-langkah untuk mengawal itu. So perkara-perkara ini diambil. Saya memahami sentimen mereka. Tetapi sebagai Menteri Kesihatan dan Kementerian Kesihatan, tanggungjawab kita cuma satu saja, untuk menjaga kesihatan. Isu yang lain yang berkaitan dengan industri dan lain itu di bawah kementerian-kementerian yang lain. So daripada sudut kesihatan, perkara-perkara yang saya sudah menjelaskan ialah isu-isu yang saya sudah jelaskan, dan kita kena membuat keputusan di asas kepada kesihatan dan apa yang baik dan paling baik daripada segi kesihatan. Okey. Halo Ustaz. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih atas jawapan yang panjang lebar mengenai industri vape ini. Seperti yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri, jemaah Kabinet telah pun membuat keputusan untuk buat sementara tidak mengharamkan perniagaan vape. Tetapi pada masa yang sama seperti yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri, nikotin hanya boleh dijual, mesti didaftar dan hanya boleh dijual melalui farmasi. Jadi saya ingin mendapat penjelasan, buat sekarang penjual-penjual e-cigarette dan flavor e-cigarette ini kalau mengandungi nikotin, adakah mereka boleh menjual atau tidak boleh menjual kalau mereka bukan farmasi? Ini satu soalan yang susah. Lebih baik you tak tanya dan lebih baik saya tak jawab. Tetapi you sudah tanya dan saya kena jawab. Kerana saya sudah jelaskan kedudukan daripada segi undang-undang. Tetapi saya pun sudah jelaskan apa yang pendirian daripada Jemaah Menteri, iaitu tidak mengharamkan. Dan kita tahu industri sedang menjual.
dan kita telah membuat keputusan tidak akan buat serbuan. Itu jawapan saya. Ya, saya pergi ke tajuk yang lain. Tajuk yang lain. Ya, Kopeng. Same thing but a little bit different. Kopeng. Okay. Terima kasih Pengerusi dan Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan vape ni. Sebab kita mesti asingkan tobacco free dan nicotine free. Ya. Ini pertama. Yang kedua, apabila kita laksanakan akta racun berkenaan dengan nikotin, sebenarnya akta racun boleh terpakai juga untuk penjualan rokok, sebab nikotin pun dalam rokok. Kenapa kita Saya tidak jelaskan pakai? benda ini. Saya jelaskan benda ini. Oleh Yang Berhormat Kopeng, akta racun datang selepas orang sudah merokok untuk beberapa puluh tahun. So masa akta itu diwujud, kerana ada nikotin di dalam rokok, apa keputusan sedang dibuat ialah akta itu telah mengecualikan tobacco di daripada akta racun. Oleh itu kawalan tobacco ialah melalui kawalan control of tobacco, regulations for control of tobacco. So ia tidak masuk di dalam akta racun. Akta racun memaksudkan kepada the pure nicotine chemical saja. Dan itulah sebab perkara ini tidak termasuk. So tapi the logic yang you dipanggil itu saya boleh faham. Tetapi kerana pada masa akta itu ditubuh, ia telah memastikan bahawa ini nikotin yang dimaksudkan di bawah Poison Act ini tidak termasuk tobacco, kerana tobacco di bawah kawalan di bawah the Control of Tobacco Act. Yang Berhormat Menteri, kalau kita lihat dari segi definisi itu, there is no such thing as pure nikotin, kecuali betul-betul nikotin 100%, itu tak ada chemical yang lain. Apabila dia buat periksa tambah nikotin pun tidak ada pure, so-called pure nikotin. Tapi itu isu yang lain. Cuma saya tanya kerana Yang Berhormat Menteri setuju supaya ada rang undang-undang yang baru. Kalau sekiranya ada rang undang-undang baru, sepatutnya berangkul satu rang undang-undang yang komprehensif yang boleh kawal tobacco dan juga kawalan e-cigarette sekaligus dengan vape. Jadi ini satu rang undang-undang yang spesifik. Saya pasti kedua-dua pihak akan menyokong usaha tersebut. Betul, itu yang isu-isu yang telah dibangkit dan yang saya telah jawab. Yang Berhormat Menteri, dan kalau ada isu-isu tertentu yang lain yang belum dijawab, ianya akan dijawab secara short question yang pendek. Saya nak terima kasih Yang Menteri. Masalahnya ialah bahawa wang sejumlah RM21 bilion 430 juta 802,000 untuk Kepala B42, anggaran perbelanjaan mengurus 2016 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan.